pemimpin diingat jangan susahkan rakyat ketika berkuasa. Belanjawan 2023, pemilikan rumah antara hasrat golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Ahad 29 Januari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Labuan turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Para pemimpin di negara ini diingatkan supaya tidak menyusahkan rakyat ketika mereka mempunyai kuasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata rakyat seharusnya merasai nikmat di negara ini dan bukannya tersepit dalam drama pergaduhan di antara pemimpin termasuk dalam kalangan ahli politik. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan pemimpin supaya menggunakan kuasa yang ada untuk membantu rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Selamatkan. Bila saya sebut Malaysia selamatkan, untuk siapa? Untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, untuk orang Dayak, untuk Kadazan. Bukan untuk orang atas. Dan negeri ini kaya. Hasil banyak. Tetapi pasal apa? Orang kaya, orang miskin ramai. Sebab wang yang ada kadang-kadang, kontrak lah, projek lah, itu curi terlalu banyak. Curi. Tambah Perdana Menteri, sokongan rakan-rakan kepimpinan akan membolehkan beliau menyelamatkan negara. Perdana Menteri berucap pada program sambutan Hari Ponggol 2023 peringkat Parlimen Tambun. Konsep Malaysia Madani yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak harus dijadikan slogan dan retorik semata-mata. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata ia perlu dijayakan semua pihak dengan membawa kesan perubahan kepada rakyat secara menyeluruh. Justru semua pihak perlu berganding bahu membangunkan negara selari dengan Malaysia Madani. Apa yang kita nakkan masyarakat madani adalah nilai dan akhlak. Jadi dalam Facebook ni tak adalah maki hamun dan semua, kita ada nilai. Kita ada akhlak. Kita orang Malaysia. Akhlak mulia. Sebagai seorang Malaysia yang mempunyai tamadun yang nakkan kita semua jadi manusia yang baik. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Beliau berucap merasmikan Kompleks Pendidikan Baitul Rizwan dan pelancaran Sekretariat Masyarakat Madani Tambun di Kampung Manjoy, Ipoh. Pengaruh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat antarabangsa dapat menyelesaikan isu kepentingan bersama dengan Singapura bersempena lawatan pemimpin nombor 1 itu ke negara itu, ke Republik itu esok. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir optimis kebijaksanaan Perdana Menteri memperkukuh hubungan di peringkat antarabangsa berupaya membantu dalam mencari pelbagai penyelesaian. Komitmen oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat bahawa setiap perkara yang selama ini menjadi masalah dan halangan yang melambatkan proses untuk menandatangani dan juga proses penyelesaian bagi sesuatu isu akan dicuba untuk diselesaikan pada kadar segera. Itulah juga yang mesej yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat ketika berada di Indonesia, ketika berada di Brunei,
dan pada kali ini juga dalam nafas yang sama ia amat berhormat akan menyuarakan hal yang sama bagi kita menyelesaikan perkara yang sebelum ini mungkin sudah tertunggak begitu lama. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Singapura. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Singapura esok bakal memberi peluang kedua-dua belah pihak meneroka kerjasama bagi meningkatkan hubungan dua hala. Ia turut membincangkan isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Perinciannya kita langsung bersama wartawan Ravin Samugam dari Singapura. Ravin? Ya, terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Singapura esok atas jemputan rakan sejawatnya Lee Hsien Loong. Ini adalah lawatan rasmi sulung Perdana Menteri ke Singapura selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan bertemu pemimpin Singapura termasuk Presiden Halimah Yaakob yang dijadualkan akan berlangsung esok di sini. Sebentar tadi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengadakan satu sidang media bersama media sebentar tadi berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri ke Singapura esok. Beliau juga akan mengadakan satu perbincangan bersama Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan hari ini berkenaan dengan lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua-dua menteri itu dijangka akan memberi perhatian khususnya membuat persiapan rapi bagi memastikan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjalan lancar seperti yang dijalankan ataupun seperti yang dijadualkan. Datuk Seri Dr. Zamri juga berkata Malaysia dan Singapura dijangka akan mengadakan perbincangan membabitkan struktur yang sedia ada, perjanjian sedia ada, cadangan melibatkan masa depan kedua-dua negara dan perbincangan berhubung projek Sistem Transit Rapid RTS Link. Apabila RTS siap, ia dijangka dapat memendekkan perjalanan kepada sekitar 15 minit dari Johor Bahru ke Singapura. Saudara, kedua-dua Perdana Menteri itu dijangka akan menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman atau lebih dikenali sebagai MOU untuk mempromosi kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta dua kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar juga akan mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Singapura petang esok. Lawatan ini mencerminkan hubungan akrab antara Malaysia dan Singapura sebagai jiran rapat serta negara anggota ASEAN, termasuk jalinan antara rakyat yang erat serta hubungan ekonomi yang kukuh. Saudara, untuk pengetahuan anda, pada 2022, Singapura adalah rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan terbesar dalam kalangan negara ASEAN dengan jumlah perdagangan mencatat 367.3 bilion ringgit ataupun 83.53 bilion dolar Amerika Syarikat dengan peningkatan 29.4% nilainya pada tahun 2021. Saudara, demikian sahaja lintas langsung ataupun liputan saya dari Singapura. Sekarang kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih Ravin. Menambah projek pembinaan rumah mampu milik, memperbanyak peluang kerja serta bantuan untuk peniaga kecil dan sederhana. Antara perkara disuarakan, golongan belia menerusi sesi dialog bajet 2023 yang diadakan pada minggu lalu. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, perkara tersebut dihasratkan bagi memastikan golongan terbabit dapat menjamin kelestarian hidup. Maklum-malas lain yang diterima semasa sesi dialog tersebut ialah memohon pemotongan cukai tertentu serta permohonan bantuan kepada persatuan sukan melibatkan pelbagai jenis sukan. Kita ada tim daripada pasukan belanjawan yang hadir setiap kumpulan dialog ini dan mereka mencatat dan mereka akhirnya akan merumuskan apakah yang terbaik daripada cadangan-cadangan yang boleh
diguna pakai ketika pembentangan bajet. Tentu tidak semua akan dimasukkan. Jika tidak dilaksanakan pada tahun ini, kemungkinan pada tahun depan ada peluang untuk laksana. Antara fokus sesi dialog berkenaan ialah isu belia, pembangunan luar bandar, kos sara hidup, pendidikan dan kesihatan. Situasi banjir di daerah Segamat bertambah baik apabila 2 lagi PPS ditutup tengah hari tadi. Sehingga kini hanya 4 PPS yang masih beroperasi yang menempatkan 92 penduduk. Untuk perkembangan semasa, kita terus bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak di Segamat. Silakan Ashraf. Ya, Sahi, memasuki hari ke-6 kejadian banjir di daerah ini, kebanyakan kawasan banjir sudah semakin surut sepenuhnya. Kini kawasan banjir hanya tertumpu di kawasan yang rendah dan juga yang mengalami banjir termenung, antaranya di kawasan kampung Seberang Batu Badak, kawasan Pogoh dan kawasan kampung Codan. Dan ketika ini saya berada di kampung Codan, di mana paras air banjir di beberapa kawasan masih belum surut, termasuk di kawasan Padang Bola kampung yang berada di belakang saya ketika ini. Dan bagaimanapun kawasan rumah penduduk terjejas banjir di kampung ini kesemuanya sudah surut sepenuhnya, dengan PPS di kampung ini baru saja ditutup tengah hari tadi. Dan hari ini pada pagi tadi saya sempat mengikuti pasukan Southern Volunteers daerah Segamat yang melakukan kerja pemindahan barang dan kerja pembersihan di salah sebuah rumah penduduk yang terjejas banjir di kampung Codan ini. Pasukan sukarelawan Southern Volunteers ini yang disertai daripada golongan belia dan masyarakat setempat antara yang digerakkan sepanjang tempoh banjir di daerah ini untuk membantu penduduk selain agih-agihkan bantuan yang diterima kepada penduduk terjejas banjir di negeri Johor ini. Dengan kekuatan seramai kira-kira 300 sukarelawan di peringkat daerah Segamat sahaja, mereka ini bersedia untuk diatur gerakkan pada bila-bila masa untuk membantu penduduk membersihkan rumah dan mengangkat barang penduduk terjejas banjir memasuki fasa pasca banjir di daerah ini. InsyaAllah perincian lanjut mengenai Southern Volunteers dan juga perancangan pasca banjir di daerah Segamat ini akan saya bawakan dalam berita perdana bersama dengan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat. Dan saya kira setakat itu saja perkongsian terkini langsung saya bawakan dari daerah Segamat. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ashraf. Berikut perincian data dikongsikan Pusat Kawalan Operasi APM berkenaan perkembangan banjir seluruh negara setakat pukul 4 petang. Dan untuk laporan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada, buruk dan bahaya yang berkuat kuasa sehingga 30 Januari nanti. Amaran ini melibatkan hampir keseluruhan jajahan di negeri Kelantan, keseluruhan negeri Terengganu dan beberapa daerah di negeri Pahang dan juga Johor. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sabah juga berkuat kuasa sehingga 30 Januari nanti. Amaran ini melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan di negeri Sabah. Oleh itu, penduduk-penduduk tempatan diminta untuk sentiasa berhati-hati dan cakna dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan juga pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 31 Januari nanti melibatkan kawasan perairan Tioman, Samui,
Bungkuran, Kondor, Reef Sub, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan dan juga Palawan. Amaran ini juga melibatkan kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Namun keadaan lembap bagi keadaan Semenanjung pada ketika ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi Negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dari bot petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di Negeri Sarawak, juga melibatkan hampir keseluruhan bahagian Negeri Sabah. Dan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Kecuali di bahagian Kudat dan Sandakan dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Perak di Taman Tema Lost World of Tambun hari ini meriah. Untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Bakar di lokasi. Silakan Ain. Baik, saya kini berada di Taman Tema Lost World of Tambun untuk sambutan Tahun Baru Cina 2023 peringkat negeri Perak. Berangkat sama pada majlis ini Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan juga Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zahra Saleh. Dan turut juga kelihatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad yang sama-sama dengan kira-kira 40,000 tetamu yang hadir meraikan sambutan Tahun Baru Cina 2023 peringkat negeri Perak ini. Dan sebelum ini Exco Kerajaan Negeri YB Loh Ziyi memaklumkan pemilihan lokasi ini adalah bersesuaian dengan Tahun Melawat Ipoh 2023 selain ia dapat mempergiatkan lagi aktiviti ini dalam perancangan di Ipoh. Dan untuk gimik pelancaran sambutan pada hari ini, tetamu yang hadir menggaul Yisang yang merupakan aktiviti
aktiviti wajib setiap kali sambutan Tahun Baru Cina selain penyampaian ampau kepada anak-anak daripada 3 pertubuhan iaitu Pertubuhan Pengurusan Rumah Anak-anak Yatim dan Miskin Ening, Ipoh dan Taiping serta Rumah Kanak-kanak Sultan Abdul Aziz Kuala Kangsar. Dan untuk makluman juga, sambutan Tahun Baru Cina ini juga merupakan program kedua Perdana Menteri sempena program turun padangnya di Perak sehari-hari ini. Pada pukul 1 tengah hari tadi, beliau juga telah menyertai masyarakat India pada program sambutan Hari Ponggal 2023 Parlimen Tambun, dan selepas majlis ini beliau akan ke Meru Raya untuk perasmian Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tambun sebelum pulang ke Kuala Lumpur semula untuk urusan seterusnya. Dan selain itu, pada hari ini juga telah berlangsung perasmian Kompleks Baitul Rizwan Kobar Mapin dan Sekretariat Masyarakat Madani yang telah disempurnakan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mewakili Perdana Menteri. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan semasa untuk sambutan Tahun Baru Cina 2023 peringkat negeri Perak di Lost World of Tambun ini. Kembali semula ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih, Ain. Bertepatan konsep masjid sebagai pusat sehenti yang menjadi persinggahan dan pertemuan, Masjid Al-Busra di Pekan Merbuk, Kedah dinaik taraf bagi memenuhi matlamat tersebut. Transformasi dilakukan ke atas masjid lama yang dibina pada tahun 1972 dengan rekaan moden serta diberi nafas baharu sesuai peredaran semasa. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Menurut pengerusi dan Imam Masjid Muhammad Firdaus Ma'akhir, sejak mengambil alih pentadbiran masjid ini pada tahun 2018, beberapa inisiatif berjaya dilaksanakan. Ia termasuk naik taraf ruang solat, menambah hiasan seni reka masjid, membina tandas dan medan selera berkonsepkan hentian rehat dan rawat (RNR), membina perpustakaan mini serta kemudahan tempat letak kereta yang selesa. Pekarangan masjid turut dilengkapi tempat cuci kenderaan. Selain itu, air telaga wakaf turut disediakan untuk sesiapa sahaja yang berdepan kesulitan mendapatkan bekalan asas itu. Pengunjung juga boleh mendapatkan barangan keperluan harian yang dijual di Al-Busra Mart yang terletak dalam kawasan masjid. Hasrat untuk menjadikan masjid ini sebagai masjid mesra musafir pertama di Kedah kini terlaksana apabila ia berkonsep terbuka tanpa pagar dengan tujuan mengalu-alukan kedatangan pengunjung tidak kira masa. Alhamdulillah, sebagaimana yang digalakkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah sendiri supaya masjid perlu menjadi one stop center. Jadi kebetulan masjid kita dah berada di tepi jalan, utama orang nak ke Tanjung Dawai, nak membeli belah dan sebagainya, orang perlukan tempat untuk singgah. Jadi di Merbuk ni kawasan kampung yang memang tak ada tempat yang sesuai dan selesa untuk disinggah, maka kita jadikan masjid kita sebagai masjid RNR. Bagi memastikan aspek keselamatan terpelihara, pihaknya menyediakan khidmat pengawal keselamatan dan masjid dilengkapi kamera litar tertutup CCTV. Ustaz Muhammad Firdaus berkata, beberapa inisiatif lain termasuk membina inap desa, dobi serta spa muslimah sedang dilaksana bagi memberi kemudahan dan keselesaan kepada orang ramai. Selari perkembangan media sosial, pengusaha masjid menggunakan saluran TikTok dengan pengisian pelbagai kandungan yang santai dan bersahaja bertujuan menarik kedatangan pengunjung untuk singgah di masjid ini. Ini yang kita katakan, kita mengembalikan kegemilangan masjid. Masjid jangan semakin sempit fungsi dia. Masjid perlu mengembalikan kegemilangan, menyediakan kemudahan supaya orang ramai dapat ambil kemudahan dan mereka sendiri jatuh cinta, suka, seronok untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini, naik taraf kemudahan di masjid ini telah menelan belanja kira-kira 2 juta ringgit menggunakan sepenuhnya sumbangan orang ramai dan syarikat korporat. Inisiatif yang dilakukan oleh pihak pengusaha Masjid Al-Busra ini telah membuka mata banyak pihak bahawa masjid bukan hanya tempat untuk beribadat dan bersedekah semata-mata. Bahkan ianya juga tempat untuk bersantai dan bersukan sekaligus dapat menjana ekonomi umat Islam. Fakhrul Razi Ismail, RTM.
Untuk perkembangan dari Sabah, kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Laporan banjir antara pengisian petang ini. Silakan Ijam. Baik Sahih. Kita mulakan dengan situasi banjir di Sabah. Setakat 4 petang, trend banjir dilaporkan menurun dengan 1,496 penduduk membabitkan 607 keluarga ditempatkan di 7 pusat pembinaan sementara PPS di 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Lahadato. Sementara itu di Paitan, beberapa pusat pemindahan sementara PPS dijangka diaktifkan semula berikutan hujan berterusan sejak awal pagi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata beberapa kawasan khususnya di Kampung Lingkabau sudah mula dinaiki air dan dikuatiri akan berlaku banjir gelombang kedua. Datuk James berkata demikian selepas menyerahkan bantuan bakul makanan di PPS Kampung Sungai-Sungai di Paitan. Datuk James yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sugut memberitahu pihaknya kini dengan kerjasama agensi keselamatan berusaha menyampaikan bakul makanan di kawasan yang sukar dihubungi. Seterusnya bagi mengetahui keadaan banjir di Paitan, kita terus bersama Gabriel di sana. Gab, silakan. Baik, bersama saya sekali lagi untuk perkembangan banjir di daerah kecil Paitan. Dan untuk mengetahui perincian terkini bersama saya Pegawai Daerah Kecil Paitan, Tuan Jo Joloning Majambu. Selamat petang Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, bagaimana dengan situasi banjir ketika ini? Hari ini merupakan hari ke-6 daerah ini telah dilanda dengan banjir. Namun seperti yang kita lihat keadaan semakin bertambah pulih di mana daripada 9 buah pipis yang kita telah buka untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir, hari ini hanya berbaki 2 buah pipis yang masih beroperasi. Ini menunjukkan bahawa tren banjir itu semakin menurun di daerah ini. Baik Tuan, adakah kawasan yang masih tidak dapat dihubungi ataupun dilalui setakat ini? Setakat hari ini daripada 90 buah kampung yang telah terputus hubungan disebabkan oleh jalan-jalan perhubungan utama ini telah dinaiki dengan banjir. 50% daripadanya telah boleh dilalui dan boleh dihubungi, dan seandainya keadaan hujan ini tidak berterusan, maka saya percaya keseluruhan kampung ini dapat dihubungi semula. Baik Tuan, sebagai pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana, bagaimana Tuan menyelaras operasi menyelamat di sini? Saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh agensi Jabatan Kerajaan, khususnya pihak keselamatan yang diketuai oleh PDRM. Seperti mana kita ketahui, PDRM merupakan ketua komando dalam jawatan kuasa pengurusan bencana bagi tujuan keselamatan, dan saya juga berpuas hati dengan kerjasama khususnya daripada yang diterajui oleh Jabatan Pemindahan Kebajikan Am yang menyelaras pusat-pusat pemindahan dari sudut menyediakan bantuan makanan awal kepada mangsa-mangsa banjir. Dan sudah pasti ucapan sama juga saya tujukan kepada semua agensi yang lain, termasuklah unit pembangunan masyarakat kawasan ini, juga jabatan yang lain yang terus serta terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengurusan bencana pada kali ini. Baik Tuan, terima kasih atas perincian itu tadi. Baik, setakat ini sahaja dahulu perkembangan banjir di daerah Paitan. Teruskan bersama kami untuk berita terkini. Terima kasih Gabriel, langsung dari Paitan. Sementara itu di Pitas, banjir dilapor pulih sepenuhnya dan 4 PPS bakal ditutup esok. Menurut pegawai daerahnya Nahalan Meduna, PPS terlibat ialah SK Pekan 2, Dewan Kampung Kusilat, Dewan Kampung Kabatasan dan SK Bangkau-Bangkau. Pada dasarnya PPS yang masih beroperasi ini kita akan tutup 4 PPS. 4 PPS yang masih beroperasi, dan kita akan tutup setelah keadaan benar-benar selamat.
Jadi dijangka besoklah. Begitulah jangkaan kalau sudah hujan berhenti, betul-betul berhenti. Kami kena pindah sini. Kami bersyukur sangat sama ini kebajikan bagian kerajaan sini lah. Kami bersyukur sebab layanan dia orang boleh dikata memang bagus. Kami puas hati juga. Yang kita lihat di belakang ini di mana pihak ATM dan juga pihak APM Jabatan Bajikan sendiri sedang mempersiapkan bakul-bakul makanan daripada pihak JPKA untuk diberikan kepada mangsa-mangsa yang berada di sini sejurus sahaja PPS ditutup. Sebelum PPS ditutup, kita akan memberikan bekalan ini pada mereka untuk membolehkan ada bekalan makanan sementara mereka membersihkan rumah masing-masing. Saya bagi pihak APM mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada mangsa-mangsa ini di atas kerjasama yang cukup baik, di mana kalau kita arahkan mereka untuk berpindah, mereka berpindah ke PPS yang telah ditetapkan bagi mereka lah. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Telupit akan menyalurkan bantuan segera kepada lebih 400 penduduk di Kampung Lidong dan Lubuk Dungun Telupit yang terkandas akibat banjir. Penduduk di kedua-dua kampung berkenaan terputus hubungan kerana laluan utama ke kampung tersebut ditenggelami air sejak Khamis lalu. Penolong Pegawai Daerah Telupit Pentadbiran Muhammad Nasrul Omar memaklumkan PKOB Telupit dengan kerjasama Agensi Keselamatan Daerah sedang menyediakan keperluan untuk misi penghantaran bantuan kepada penduduk terlibat. Pihak PKOB Telupit akan meminta senarai penduduk kampung yang terjejas iaitu Kampung Lubuk Dungun dan Lidung daripada pihak Kota Kampung untuk disenaraikan menerima bantuan daripada pihak JPKA Negeri Sabang. Beliau ditemui RTM selepas meninjau laluan ke Kampung Lidong dan Lubuk Dungun Telupit. Sementara itu, pemimpin Akar Umbi mahu bantuan dipercepat bagi keperluan harian penduduk terlibat. Harapan kita supaya penyaluran bantuan yang diperlukan oleh para penduduk yang turut terjejas banjir pada kali ini dapat disegerakanlah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memaklumkan bakal mengetuai sebuah parti politik tempatan yang baharu dikenali sebagai Parti Gagasan Rakyat Sabah atau singkatannya Gagasan Rakyat. Parti tempatan ini adalah parti Seri Ada yang kini diambil alih oleh pihaknya serta telah diterima oleh GRS sebagai parti gabungan pada 9 Disember lalu. InsyaAllah kita akan gunakan parti itu untuk kita meneruskan perjuangan sebagai sebuah parti tempatan dan bernaung di bawah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutupan Konvensyen Mahasiswa GRS dan pelancaran sayap pelajar GRS di Kota Kinabalu. GRS kini mempunyai 5 parti dalam gabungan berkenaan iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Airku STA, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Dalam majlis sama, Datuk Haji Ji mahu lebih ramai mahasiswa Sabah dilibatkan dalam program yang dilaksana oleh sayap pelajar Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurutnya, menerusi penglibatan mereka dalam program sedemikian, kerajaan akan lebih maklum segala kemahuan atau permintaan yang disuarakan golongan muda. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa seluruh negara bersama Sahi dalam Berita Wilayah. Kembali ke Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Jom. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Harji Jack di Labuan. Silakan. Ekosistem terumbu karang antara yang menjadi perhatian Jabatan Perikanan Labuan khusus dalam memelihara khazanah laut daripada diceroboh atau dimusnahkan oleh aktiviti maritim yang tidak bertanggungjawab. Pengarahnya Faizal Ibrahim Suhaili berkata pihaknya juga mengambil inisiatif melabuhkan lebih 230 tukun konservasi pelbagai jenis agar pembiakan hidupan marin tidak terganggu serta memelihara ekologi kehidupan laut. Satu bentuk tu ada kegunaannya masing-masing.
Tapi dia biasanya walaupun dia ada kegunaan, contohnya tukun penghalang Pukat Tunda yang kita letak di Tanjung Kubong. Dulu kawasan itu memang kawasan yang kerap berlaku aduan pencerobohan bot-bot Pukat Tunda oleh nelayan-nelayan tempatan. Jadi kita laksanakan meletakkan tukun penghalang Pukat Tunda dan sehingga kini alhamdulillah tak ada lagi pencobaan di kawasan itu. Beliau ditemui pemberita di Labuan. Terdapat lebih 160 spesies terumbu karang di kawasan Taman Laut Labuan, terutama Pulau Rusukan Besar, Pulau Rusukan Kecil dan Pulau Kuraman, selain kawasan aktiviti penyelaman antaranya Seaman Wreck, Australian Wreck dan American Wreck. Sukan tradisi gasing merupakan khazanah budaya yang berperanan memupuk silaturahim sesama masyarakat sekaligus mengekal perpaduan yang sedia terjalin. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, penglibatan generasi muda dalam permainan tersebut merapatkan hubungan kekitaan di wilayah Borneo. Alhamdulillah kalau kita melihat ni pun banyak dah ada golongan-golongan pelapis yang kita lihat yang telah menyertai. Seperti mana kita tahu bahawa ini adalah permainan tradisi. Jadi itulah makanya kita tidak boleh terlalu lama tidak mengadakan. Jadi kita perlu mengadakan seberapa kerap yang baik untuk menarik minat dan mencukil bakat-bakat baru dalam sukan tradisi ini. Walaupun kita nampak sukan tradisi tapi dia boleh mengeratkan silaturahim antara negeri-negeri Borneo khususnya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Karnival Gasing Seborneo di Labuan, anjuran Persatuan Pantaran Biskita dengan kerjasama Persatuan Gasing Labuan dan Perbadanan Labuan. Karnival itu disertai 9 pasukan dari Labuan, Sabah dan Sarawak. Kita memainkan peranan penting untuk masyarakat kita mengenali gasing itu sebenarnya daripada apa, dan juga tujuan kita untuk mengadakan gasing ini adalah untuk perpaduan dan juga mengenali sedikit sebanyak daripada mana gasing itu dicetuskan. Kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina terus dirasai. Malah ia juga turut dikongsi bersama masyarakat berbilang kaum di Labuan. Guru Besar Tadika Chonghua Jenny Chan Di Lin berkata sambutan perayaan itu di Tadika berkenaan amat meriah setelah 2 tahun tidak diraikan susulan pandemik COVID-19. Menariknya, sambutan kali ini jelas memperlihatkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan kanak-kanak dan ibu bapa yang hadir melibatkan pelbagai kaum. Sebab kami punya sekolah sini semua ialah berbagai kaum. Ikan selain singa, ada lain lagi adat-adat. Kami ada juga tema street. Lepas tu ada makanan yang dirang yang buat daripada tang yuan sama jiao zi yang macam dumpling. Ya, dia sebab bentuk dia macam yuan pau emas tu. Ya, begitu. Rice bowl punya bulat-bulat tu. Semua kami sekeluarga berkumpul. Jadi semua sama-sama meriah. Beliau ditemui pemberita pada sambutan Tahun Baharu Cina peringkat Tadika Chonghua Labuan. Pelbagai pengisian acara disediakan, antaranya persembahan nyanyian dan tarian. Turut diadakan persembahan khas daripada International Sports Karate Association ISKA Labuan melibatkan seni mempertahankan diri seperti wushu. 336 kenderaan pelbagai jenis diperiksa sepanjang 10 hari pelaksanaan OPTBC Jabatan Pengangkutan Jalan Labuan. Ketua Cawangan JPJ Labuan Encik Syariman Latih dalam kenyataannya memaklumkan dalam tempoh itu 42 saman dikeluarkan melibatkan 19 saman motorkar dan 23 saman motosikal. Kesalahan merangkumi tiada lesen memandu, tidak menampal pelekat L atau P, cukai jalan tamat tempoh serta pengubah suaian kenderaan yang tidak mematuhi akta dan kaedah. 16 anggota terlibat dalam operasi berkenaan yang dijalankan melalui sekatan jalan dan rondaan. OPTBC merupakan usaha JPJ dalam mengurangkan kadar kemalangan pada waktu perayaan. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih RJ. Kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak merekodkan pendapatan 2 kali ganda pada tahun lepas. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V.
Ya, Sahih. Kerajaan Sarawak berjaya mencatatkan hasil pendapatan negeri sebanyak 2 kali ganda sepanjang tahun lepas berbanding 4 tahun lalu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu nilai pendapatan berkenaan akan diumumkan secara rasmi pada minggu hadapan selepas mesyuarat Kabinet Negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah dengan pencapaian sedemikian, beliau yakin Sarawak akan mampu mencapai visi negeri maju menjelang tahun 2030. Beliau juga optimis nilai pendapatan Sarawak juga akan terus mencatatkan pertambahan pada tahun-tahun akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sekalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau turut mencadangkan agar Institut Pengajian Tinggi IPT milik Sarawak untuk melibatkan pesara kerajaan negeri yang berpengalaman luas dalam perkhidmatan. Jelasnya dengan pengalaman yang ada, pesara kerajaan dapat berkongsi dengan penuntut IPT berkaitan hala tuju visi dan misi Sarawak pada masa hadapan. Antara yang hadir untuk menerima penghargaan bersara ialah bekas Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Dr. Sabaria Putit dan bekas Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak Datuk Abdul Ghafur Sharif. Kementerian Kerja Raya menerusi Jabatan Kerja Raya bertanggungjawab memberi khidmat nasihat teknikal bagi pelaksanaan projek bernilai RM50 juta yang telah diserahkan hak mengendalikannya kepada Kerajaan Sarawak daripada Kerajaan Persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan ia sebahagian daripada rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang telah diperjuangkan oleh Kerajaan Sarawak dan ahli-ahli Parlimen Sarawak sejak dari dahulu lagi. Justru itu, Datuk Seri Alexander berkata setelah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia memberi kuasa kepada Kerajaan Sarawak untuk mengendalikan projek bernilai RM50 juta. Jadi, putihnya peluang diserah dengan menua Sarawak, awak kita bisa kuasa. Nantinya mujur Datuk kita elak berkuasa mungkin besar sekat dia untuk orang uji je. Dia berkata demikian semasa berucap pada majlis kesyukuran atas pelantikan beliau sebagai Menteri Kerja Raya dan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing sebagai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di Rumah Raymond Plan, Sungai Gelam, Sebauh, Bintulu. Mengenai pelantikan beliau ke jawatan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander berkata ia sudah tentu mempunyai cabaran yang besar khususnya berkaitan pembangunan infrastruktur bukan sahaja di Sarawak, malah seluruh Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan beliau sebagai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya akan terus menyokong rumah-rumah panjang di kawasan tersebut dibangunkan sebagai homestay. Ini termasuk rumah panjang Raymond Plan yang mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Memang saya berminat dan juga saya sokong penuh kepada kita rumah panjang mengadakan homestay untuk kita pelancong-pelancong daripada luar negara ataupun dalam negara kita. Tetapi kita mestilah mau rancang betul-betul. Tuan rumah sama anak pihak mesti mau satu hati macam mana kita nak buat rumah panjang di net taraf. Dalam pada itu, berucap pada majlis tersebut, tuai rumah Raymond Plan memohon agar tajuk rumah panjang mereka digantikan kepada konkrit. Ngeripe tajuk kami Kediato. Tajuk kami digagak Hari Kayu dan minta ditukar engkau kayu konkrit, ianya semen. Laban kondisi tajuk kami nya ndak mana sudah berapa puluh tahun and then maintenance cost quite high lah. Ini kerana keadaan tanjuk yang semakin uzur dan telah menjangkau usia berpuluh tahun. Lagi kos membaikinya agak tinggi. Ia ujarnya sebagai persiapan menyambut keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong ke rumah panjang tersebut pada September nanti. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Tiong King Sing telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM30,000 kepada Biro Wanita Rumah Raymond Plan. Manakala Datuk Seri Alexander pula mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM30,000 kepada JKK Rumah Raymond Plan dan RM10,000 kepada Biro Wanitanya.
Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas terus giat melaksanakan program-program pembangunan belia dalam pelbagai aspek termasuk sosial, rekreasi, kebajikan, pendidikan, latihan, kepimpinan, ekonomi serta keusahawanan dalam usaha membentuk masa depan Sarawak yang lebih cerah. Menurut Presiden Seberkas, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, bersempena dengan sambutan ulang tahun Jubli Emas pertubuhan itu tahun ini, sebanyak 727 buah program akan dianjurkan di seluruh negeri. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan antara program ialah Kayuhan Santai Amal Seberkas, Anjuran Seberkas Cawangan Sadung Jaya yang bertujuan meningkatkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan belia dan masyarakat setempat sekaligus memupuk semangat kesukarelawan. Program tersebut melibatkan kayuhan beramai-ramai serta melewati beberapa lokasi selain mengadakan aktiviti gotong royong di Pekan Warisan, Kampung Sungai Bilis dan Kampung Sadung Jaya Laut. Beliau yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan berharap agar program itu juga akan dapat memupuk semangat kasih sayang dan harmoni dalam kalangan masyarakat setempat. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kemudiannya menyampaikan sumbangan prihatin Seberkas dalam bentuk bakul makanan kepada 11 isi rumah daripada beberapa buah kampung sekitar kawasan Sadung Jaya sebelum menyempurnakan acara pelepasan kayuhan beramai-ramai. Kerajaan Sarawak berhasrat untuk memperkasakan golongan belia dalam bidang pertanian moden. Setiausaha Agung Seberkas Negeri Sarawak, Safi'i Ahmad memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menekankan kepentingan penggunaan Internet of Things IoT untuk memajukan bidang pertanian moden. Syafi'i menjelaskan ia adalah salah satu usaha yang perlu dilaksanakan bagi membangunkan golongan itu selain dapat memajukan sektor pertanian negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Kursus Vertigasi Pertanian Zon Selatan 1 di Kuching. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daru berkata 2022 merupakan tahun penuh bermakna bagi Seberkas kerana pertubuhan itu telah mencapai 50 tahun. Justru sempena penubuhan 50 tahun itu, Seberkas katanya telah mengadakan sambutan Jubli Emas dengan pelbagai program diadakan. Menurutnya, program yang dilaksanakan tersebut melibatkan ahli Seberkas di peringkat unit, cawangan dan kepimpinan negeri. Syafi'i menjelaskan bahawa Seberkas akan terus komited untuk memainkan peranan sebagai pelopor pertubuhan utama dalam mempergiatkan lagi aktiviti yang melibatkan golongan belia dan masyarakat. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Sebuah projek ekonomi dibangunkan di tengah Bandaraya Kuantan, Pahang bagi memberi peluang buat masyarakat golongan rentan mengubah kehidupan mereka. Untuk perkembangan, ikuti laporan penuh disediakan Atira Haswah. Usaha dapur infak umah di Ayu mendekati komuniti Wong Ahjang yang dahulunya dikenali lokasi gelap, kini diterima baik komuniti berkenaan. Menurut pengasas di Ayu, Badrul Kamili Kamarudin, tanaman terong vertigasi yang kini memasuki musim ketiga tuaian menggunakan khidmat komuniti itu dengan menawarkan gaji bulanan dan kemahiran. Projek ini adalah projek komuniti. Itu dana asal daripada Yayasan Pahang. Tanah ni adalah milik Majlis Bandaraya Kuantan. Dalam ni ada lebih kurang dalam 2,000 polybag. Dan ni adalah musim yang ketiga dah. Musim yang ketiga dan musim yang ketiga ni teruk. So sekarang ni kita ada lebih kurang 4 orang bekerja. Mereka ni semua daripada komuniti rentan dan juga gelandangan. Projek ekonomi membabitkan kira-kira 2,000 polybag terong itu dijangka mengeluarkan sehingga 4 tan hasil selepas mencapai tempoh matang sebulan setengah. Saya berasa bersyukurlah sebab dapat bantu anak isteri dan dapat bagi peluang saya untuk bekerja kat sini. Sebelumnya memang saya tak ada kerja untuk mencari rezeki menyara anak isteri lah.
syukur sangatlah. Kita orang sekarang ni banyak keagamaan, mana kita orang ada kuliah, kita orang ada kelas macam hari Selasa dan Jumaat tu ada kelas untuk mendengar mengaji, kita orang mengaji semua. Jadi banyak aktiviti, kira masa kita orang tu cakap tidak terbuang lah, kira banyak lah. Kita banyak program di situ sini, lepas tu kita boleh macam tengok tolong orang yang mana lagi susah pada kita, kita orang bantu macam tu lah. Dalam pada itu, pelbagai inisiatif diambil dengan kerjasama kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan supaya kepelbagaian program dapat diwujudkan sekaligus membuka peluang golongan tersebut mengubah kehidupan. Di tengah bandaraya Kuantan ini terdapat kebun yang diusahakan oleh golongan rentan yang dibantu oleh pelbagai pihak dengan tujuan mengubah nasib mereka sekaligus meningkatkan taraf kehidupan mereka. Ati Rasuah, RTM. Kerajaan Terengganu menyumbang suntikan dana sebanyak 2.5 juta ringgit kepada Persatuan Hoki Negeri Terengganu tahun ini. Jumlah itu menyaksikan peningkatan RM500,000 berbanding tahun lalu. Exco Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Wan Sukari Wan Abdullah berkata penambahan itu bagi menampung perbelanjaan Akademi Pembangunan Hoki Negeri yang baru ditubuhkan. Selain untuk penganjuran sebuah kejohanan bertaraf antarabangsa pada 9 Ogos nanti. Pada tahun ini juga insya-Allah program melalui Akademi Pembangunan Sukan Hoki ditubuhkan dan insya-Allah kita mengharapkan dengan suntikan tambahan kewangan daripada state ini akan dapat merealisasikan hasrat Terengganu untuk untuk muncul sebagai pasukan yang paling disegani dan digerunilah di dalam konteks negara kita ini insya-Allah. Satu anak yatim bakal menerima bantuan dari segi sosial, perubatan dan bantuan asas melalui inisiatif Kad Anak. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kerajaan negeri terbuka menerima dan menyokong mana-mana organisasi yang mengambil inisiatif tersebut. Beliau juga berharap inisiatif itu dapat diperluas kepada golongan sasaran lain pada masa hadapan. Ini contohnya anak yatim. Mungkin pasti ada inisiatif lain untuk warga emas, untuk golongan-golongan ibu tunggal, orang kurang upaya ataupun golongan-golongan yang ditentukan kemudian oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita kerajaan jalankan inisiatif kita di samping inisiatif daripada NGO, pihak swasta dan juga pihak-pihak tertentu amat dialu-alukan. Beliau ditemui selepas melancarkan Kad Anak di Seremban. Melaka akan terus memperluas penganjuran Melaka Agro Market MAM dalam usaha mengurangkan bebanan masyarakat berikutan kenaikan harga barangan ketika ini. Exco Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani Melaka, Datuk Abdul Razak Abdul Rahman berkata pihaknya mensasarkan MAM dilaksana di setiap mukim negeri itu sekurang-kurangnya sekali sepanjang tahun ini. Program Melaka Agro Market ini kita akan, macam saya selalu sebut, kita akan perluaskan di setiap parlimen di dalam negeri Melaka ini. Ini salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk membantu rakyat kita dalam masa kenaikan barang yang begitu ketara sekali. Inilah salah satu inisiatif dengan diuruskan oleh Fama negeri Melaka, kerana ini program kerajaan negeri Melaka Agro Market ini. Okay. Tahun lalu hampir 80 penganjuran MAM dilaksana. Datuk Abdul Razak turut menggalakkan peniaga di Melaka khususnya usahawan farma untuk bersama menyokong pelaksanaan transaksi digital bagi memudahkan urusan perniagaan. Ia sekaligus mendukung hasrat kerajaan untuk beralih kepada transaksi tanpa tunai.
Sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun ini diwarnai pertunjukan pancutan air berirama dengan pencahayaan di lokasi-lokasi tumpuan orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Rosida Jaafar menerusi kenyataan memaklumkan persembahan formasi musikal ini dianjurkan dengan kerjasama strategi pihak DBKL, Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Labuan, KLCC Holdings Sembilan Berhad, The Gardens KL dan Pavilion Kuala Lumpur. Formasi musikal air wilayah persekutuan ini sesuai untuk aktiviti riadah bersama keluarga sekaligus menggalakkan aktiviti pelancongan di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Pertunjukan ini bermula 8 malam hingga 10 malam pada 1 hingga 28 Februari 2023. Program pencahayaan turut diadakan pada 30 Januari hingga 2 Februari 2023 melalui pemasangan lampu secara festive mood di semua premis dan bangunan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Golongan peniaga kecil menyambut baik hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu golongan berkenaan menerusi pembentangan Belanjawan 2023 tidak lama lagi. Sokongan Perdana Menteri itu juga dilihat sebagai langkah utama dalam mewujudkan negara madani dengan mensejahterakan ekonomi negara. Kami juga di Malaysia Talent Halal Food Festival ini berharap agar bajet bagi 2023 nanti diberi tumpuan kepada peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga AKS dan peniaga-peniaga seperti yang kami bawa sekarang ini di bawah satu bumbung di Malaysia Talent Halal Food Festival ini. Ia adalah halal dan ia adalah untuk menyeru salah satu daripada sokongan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana supaya kita menolong para peniaga bumi putra dan adalah untuk melanjutkan konsep madani di Malaysia. Harapan bajet 2023 mestilah lebih kepada peniaga-peniaga kecil seperti kami dan saya harap bajet untuk sekarang ni lebih baik daripada sebelum-sebelum ni untuk peniaga kecil seperti kami. Selangor FC mengumumkan penyerang dari Colombia, Aaron Delville, menjadi pemain import ketiga untuk menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M 2023. Pemain berusia 34 tahun itu menjadi pemain terbaru ke-6 dipilih menyertai skuad The Red Giants selepas Ahmad Khuzaimi PE, V. Rubin Teren, Muhammad Faizal Abdul Halim, Nur Al-Rawadeb dan Rauf Salifu. Aaron kata dia tidak mahu menjanjikan jumlah gol yang akan dijaringkan namun berikrar untuk melakukan yang terbaik. Usianya juga tidak dijadikan sebagai alasan untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam saingan musim ini. Dia berkata demikian pada Hari Jersey Selangor dan pameran Stadium Shah Alam. Aaron pernah muncul sebagai penjaring terbanyak Liga Colombia, Liga di Mayor 3 musim berturut-turut dari 2014 hingga 2017. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.